Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa minna salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berapa dia tadi? Allah. Pada makna tu. Dia kadang-kadang tak ubuh pun tak apa. Kadang-kadang tak ubuh tak boleh. Jadi makna lain. Takkan agar berkata, agar tidak berkata. Agar tidak berkata. Jadi kamu agar berkata. Contoh-contoh dalam surah Hujur An-Nisa. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan kepada kamu agar kamu sesat. Takkan mungkin agar kamu sesat, mesti agar kamu jangan sesat. Agar kamu tidak sesat. Takkan mungkin makna satu, dia masuk makna ni. Jadi Allah menjelaskan kepada kamu agar kamu sesat. Takkan jelas agar sesat. Jelasnya agar tak sesat lah. Boleh tak boleh ni dia kena ikut bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ni memang fashion bahasa Arab ni dia tak ubah ni memang ada. Bukan kita saja dia tambah, bukan. Rentak kita kena ikut rentak bahasa Arab. Dalam rentak bahasa Arab tu memang ada jenis lagu tu. Bukan tambah lak, kita tambah bukan. Andaian ikut rentak bahasa Arab. Bila kita contoh gini lah. Kan tahu tu tahu ke tak tahu? Mana tak tu? Tak. Kenapa kita faham ada tak situ? Tanya orang Kelantan lah. Orang Kelantan faham lah. Tahu orang Kelantan, tak tahu. Dalam konteks bahasa Arab gitu juga. Sebut tanpa adalah, tapi kita faham dah adalah yang tak sebut. Ayat 72 ni dia ada dua pandangan. Satu pandangan yang biasa kita dengar ni iaitu ayat 172 ni berlaku pada alam roh. Biasa kita dengar. Tapi Imam Ibn Katsir dia ambil pendapat lain. Dia kata ini bukannya berlaku alam roh, tetapi hanyalah dia adalah satu tamsil, perumpamaan saja. Makna yang dimasukkan ayat ni ialah tentang fitrah manusia. Fitrah manusia lah betul. Fitrah campur akal manusia memang fitrah dia tauhid. Akal dia setuju dengan tauhid, tak setuju dengan syirik. Akal dan fitrah dia setuju dengan tauhid, tak setuju dengan syirik. Sebut bentuk macam peristiwa, tapi bukan peristiwa, hanya sebagai tamsil saja. Dia ada dua dalam Quran ni. Contoh Ibn Abbas. Dalam hadis kan ada cerita besok nanti akan berlaku pembalasan hari kiamat sampai kalau binatang ada salah dengan binatang ni, binatang akan dihidupkan semula, tanduk binatang ni. Dan Ibn Abbas kata hal ini hanya sekadar tamsil saja. Maknanya binatang dia takkan bangkit semula. Bila dia mati itulah mahsyar dia. Makna ayat tu hanya sekadar tamsil bahawa hadis tu sebagai tamsil bahawa makna keadilan pasti wujud akhirat esok tu je. Maknanya keadilan pasti wujud. Kalau binatang pun kalau ada salah dengan binatang ni, dia akan hidup semula, tanduk binatang ni. Makna tak berlaku pun, hanya sekadar tamsil saja. Satu pandangan kata berlaku sembuh, satu pandangan kata tamsil. Tapi nak kata
Contoh tengoklah. Ibnu Katsir kata ini bukan makna berlaku lagu tu sebagai tamsil saja, sebagai perumpamaan saja bahawa manusia ni fitrah dia memang lagu tu. Dua-dua ni kita boleh terima. Tapi ada ustaz kerja satu masjid, satu religion saya tengok. Dia kata semua binatang kena kumpul kan? Manusia, jin, semua masuk binatang. Kumpul. Dikumpulkan semua. Masya. Dalam surah Takwir, kumpul tu bila nak berlaku kiamat, bukan pada masyarakat. Satu pandangan lah. Maknanya kalau kumpul dalam konteks kalau kita terima, itu pandangan kedua. Tak apa, tak masalah. Mana yang kalau itu masuk tadi lah. Pendapat satu kata yang binatang pun akan dibagikan juga. Satu pandangan lagi, hadis Nabi itu bukan kata binatang bangkit, hanya secara tamsil saja. Tak masalah dua-dua tu. Ibn Abbas, mana Ibn Abbas? Malah sebut dalam surah Al-An'am. Tak masalah. Yang penting makna nak kata pembalasan siap belakang pembalasan berlaku. Kalau ada dua pandangan, itu pandangan dua yang diterima belaka. Tak masalah. Tak masalah. Yang surah Takwir tu yang kata binatang kumpul surah An-Naba tu maksudnya bila nak kiamat esok, binatang liar sekarang kat mana? Binatang liar ni sekarang kat mana? Dalam hutan. Bila nak berlaku kiamat, semua binatang dalam hutan ni akan keluar duduk sekali manusia. Mana kata ayat tu 6 berlaku waktu nak kiamat, 6 berlaku hari kebangkitan. Mana dia ada 12 ayat tentang buat kiamat ni. 6 atas berlaku sebelum hampir-hampir kehancuran. 6 bawah tu lepas kehancuran. Dia pisah dua tu. Jadi cerita yang kata hari binatang akan dikumpulkan tu ialah hari nak hampir-hampir nak kiamat tu, semua binatang di lautan ni akan keluar belakang. Duduk sekali gitu. Dan kalau kita kata besok ke akhirat esok semua binatang akan bangkit, itu tak usai juga. Sebab cerita hadis Nabi tadi. Ini satu pandangan. Cuma wallahu a'lam. Kita tak ni kita orang sekarang kita. Ni. Apa tu makna? Penulis Hidayatul Insan dia ambil pandangan kedua, pandangan Ibn Katsir. Dia kata ayat ini menunjukkan bahawa manusia diciptakan di atas fitrah tauhid. Ya. Fitrah. Bukan nak besarkan peristiwa alam roh kecil tu kan. Fitrah, tentang fitrah manusia. Namun kemudian fitrah ini dirubah oleh akidah-akidah rosak yang datang setelahnya. Maknanya akidah sekeliling. Akidah puja pantai, akidah puja semangat, akidah bagi Tok Momo sekeliling ni mempunahkan. Fitrah kita asal tak suka benda tu. Kan? Agar tidak berkata besok nanti kita ni duduk dunia tu. Kan? Kita duduk dunia yang sekeliling dengan syirik. Lepas tu kita syirik juga. Terjebak dengan syirik, terjebak dengan Tok Momo, terjebak dengan puja pantai, terjebak dengan puja semangat. Lepas tu esok alasan akhirat, macam mana masyarakat kita gitu berlaku? Kenapa pun tak guna akal fitrah kamu? Sebab fitrah manusia ni tak setuju kita tu. Makna nak beritahu tak ada alasan kita ni. Agar tidak berkata au la taqulu. Sesungguhnya telah berlaku syirik asyraka abauna, nenek moyang kami. Nenek moyang kami ni dulu puja pantai belaka, puja semangat belaka, puja tu puja ni, percaya tu percaya ni. Kami duduk dunia tu. Nak buat macam mana? Dan kami ni pula keturunan selepas mereka. Boleh buat alasan lagu tu tak? Tak boleh depan Tuhan, tak boleh. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dari sudah mereka. Mana orang yang tidak dapat penjelasan, tidak menggunakan fitrah dia untuk nak nak buat alasan buat Tuhan, tak boleh. Apatah lagi orang yang duduk dalam keadaan kelah mengaji, kelah pengajian ni merata tempat ada.
Kan? Daurah sana, daurah sini, lagi tak ada alasan. Haknya duduk zaman tu pun tak ada alasan, tapi dah mati kita serah ke Tuhan. Kita ni tak ada alasan, apatah lagi zaman kita ni daurah sana sini, lagi tak ada alasan. Jadi makna dia nak kita kata kita tak salah sebab kita ikut nenek moyang atau orang mengajar. Memang tak ada alasan. Alasan ni memang tak pakai, masuk neraka. Sebab nak kata apa? Cara mengajimu cara laguan. Metod tulisan kau, metod telah bulat-bulat. Telah bulat-bulat. Sama aja metod ni. Baca laguan. Tak kaji Quran ke? Memang tak ada alasan itu. Jadi bukan kita nak cuba cari jawapan, nak bagi alasan. Baik kita buat apa yang Allah suruh supaya kita pun ada alasan, tak berlaku kita pun benda ni. Tak berlaku jadi macam tak perlu cakap masalah kita. Baik kita usaha sedaya mampu mungkin. Apa tu helikuna? Apakah kamu hendak binasakan kami disebabkan perbuatan pemalsu? Mubtilun ni apa? Pemalsu. Barang tu barang tak betul sampai kita. Patut kata agama, kita jangan telan bulat-bulat perkara yang tak jelas. Sampai kita buat kajian habis licin. Makna jadi masalahnya ialah dua. Satu, kita mengaji dah buat Samiri ni. Samiri ni kan. Apa tu, kenapa dia bermasalah? Kontak masalah apa dia ni, Samiri ni? Dia nak cari pengaruh. Dia nak di kepala. Bila nak cari pengaruh, Quran ajar kita, dia tak ajar hak Musa. Hak ajaran Musa. Dia ajar dia. Tak kita lah. Kalau kita niat nak cari pengaruh, kita tak ajar hak Allah, hak Nabi, hak kita. Lepas tu, dia bukan sekadar ajar dia, tapi dia sandar juga ke Musa. Dia kata ini ilah Musa, tapi dia lupa. Kenapa lah betul? Fashion orang cari pengaruh lah betul lah. Dia takkan sana budak-budak kan dia gunakan nama Nabi Muhammad. Dia gunakan nama ni, tapi hak dia cari pengaruh. Lepas tu masalah yang kedua ialah golongan selepas itu yang terlalu bersangka baik. Tok care. Jadi dia tak buat kajian. Dia hanya sekadar terima, lepas tu tak tahu benda ni betul salah, tak ada tulisan. Budak-budak terima. Ada dua keadaan. Keadaan orang yang cari pengaruh, keadaan orang selepas dia yang terlalu bersangka baik. Itu masalah punca punah ni itulah dua tu. Jadi kita jangan kita jenis-jenis dalam bulat-bulat. Kita kena buat kajian. Adakah di barang ni benar atau palsu? Kalau ada keterangan, benarlah. Kalau tak ada keterangan, palsu. Bila ada keterangan, benarlah. Seperti dah tulisan, benar. Tak ada tulisan, bohong. Mana sallallahu biha min sultan, ni bohong. Ada keterangan, betul lah. Tak ada keterangan, tak betul. Kita beragama ni berdasarkan mulut ke, berdasarkan keterangan. Kalau manusia ikut konteks, metod atau cara tu, memang tak pening dia. Pening dia jenis kita ni Islam budak-budak tu pening. Macam Tuhan Harun ada. Macam Tuhan Harun ada. Tu lah. Islam budak-budak lah. Tuhan Harun. Metod kita beragama malah betul dah. Jadi masalah. Demikianlah kami perjelaskan ayat-ayat wala'allahum agar mereka kembali, wala'allahum yarji'un. Makna kalau nak guna alasan tu tak selamat. Nak guna alasan keliling tak selamat. Alasan orang aja tak betul tak selamat. Lebih baik kita mengaji sampai licin, sampai buat kesimpulan hak ni betul. Kita kena, Maulana kata kalau kita tak jelas, orang ni kata lagu ni, orang kena lagu ni, kita kena tanya metod mengaji kita lagu mana, satu. Lepas tu kena ngaji, kena buat kajian sampai jumpa hak betul lagu mana. Kita kena usul.
Tuhan tak zalim, kita zalim. Okey, ada satu cerita. Satu cerita disandarkan kepada Bal'am. Bal'am bin Ba'ura, biasa tak? Tapi kita tu tak jelas, tak kuat. Kita yang kuat tu kepada Umayyah namanya. Tak silap, Umayyah bin Abi Sab. Kan? Seorang tokoh yang memang dikenali oleh Arab Mekah, dan biasanya ayat Quran ni turun berdasarkan peristiwa yang berlaku. Siapa dia Umayyah ni? Umayyah ni ialah sebelum Nabi dilantik jadi Nabi. Mana tu Nabi ada dah, tapi Nabi tak jadi Nabi lagi. Dia mengaji kitab Taurah, mengaji kitab Injil. Dia kata Taurah ni banyak selera dah. Dia ngaji Injil, Injil dia banyak selera dah. Lalu dia kata apa? Hak betul ialah ajaran asal Nabi Ibrahim. Dalam asal Nabi Ibrahim, dia kata tak ada syirik, tak ada puja roh, Allah saja. Kan? Lepas tu dia benci benda-benda yang dibuat oleh Arab Mekah. Dia buat untuk syair. Apa-apa yang dia perjuang ni, bila Nabi diutuskan, serupa dengan Nabi perjuang. Kita dah mengaji dah, ataupun kita belum pernah mengaji, tapi dalam cerita ni ada dah. Walaupun Nabi ni sebelum diutus, ada dah orang-orang nak cari tauhid kepada dia. Mana orang tak syirik, benci pada syirik. Bila Nabi datang, langsung dia masuk Islam. Dia dalam-dalaman tak pernah terjebak dengan syirik. Dia memang nak cari lah. Dia dah memang benci dah. Contoh kan, Umayyah ni kan? Umayyah ni dia tak say lah. Dia benci pada syirik. Dia nak kepada tauhid. Dia buat apa-apa yang diperjuangkan ni dalam syair-syair dia yang masih ada sampai sekarang. Tapi dia ni dia ni Nabi kata hampir-hampir masuk Islam, tapi dia Allah uji dia. Kerana dia terujar dengan keadaan dia ni boleh kitab. Dia merasa hairan. Buat apa Muhammad yang dipilih jadi Nabi? Patutnya dia ada lagu tu. Dia boleh kitab. Gini-gini dia kata Muhammad bin Abdullah ni anak yatim. Kan? Lepas tu tak pernah mengaji kitab. Kan? Kalau tengok ciri-ciri patut kita. Patut dia. Masa tu dia kata ujian. Patut dia. Ujian apa? Ujian nak pengaruh ni. Ujian nak pengaruh. Patut dia. Jadi hampir-hampir dia beriman, tapi tak ada mati kapi. Cerita dia. Sebab dia kata patut dia jadi Nabi. Sebab dia kitab Taurah dia pandang, kitab Injil dia pandang. Lepas tu dia ni, dia sudut akidah dia, tauhid dah, pejuang dah apa yang. Cuma dia tak setuju Muhammad ni Nabi. Dia kata siapa dia? Patutnya dia jadi Nabi. Jadi pendapat yang kuat, kita ni merujuk kepada siapa? Pada laki. Watlu alaihim, bacalah ke atas mereka naba'a, berita. Orang yang kami berikan kepadanya ayatina. Siapa dia? Kata dia. Tapi dia melepaskan diri. Mana diberi kitab tapi dia melepaskan diri daripada makna tu. Melepas diri daripada makna tu. Kerana apa? Kerana nak pengaruh kan. Ujar-ujar keadaan nak pengaruh. Tergugah dengan keadaan dia tu. Pada waktu tu perintah Allah terima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dia duk kira dia tu patut jadi Nabi. Macam Iblis ada. Mana biasa keserang-serangan ni lah. Gini tergugah dengan keadaan. Fansalakha. Salakha ni makna dia kupas. Macam kupas apa tu apple. Makna dia dapat dah ayat tu.
terima sampai dah maklumat dia. Dia tolak. Dan tanya kita, apa maksud mendustakan? Apa maksud mendustakan? Kita faham? Kita banyak masuk tu di anak kita dulu faham mendustakan apa? Tolak, tak terima Banyak kau malah betul tak? Tapi sebenarnya memanglah tolak tu mendustakan. Memanglah 140 tu depan 38 demam tak? 38 kira demam tak? Demam juga tak? Orang kata 40 demam 38 demam tak? Makna tolak tu memang mendustakan. Tapi bukan mesti tolak mendustakan ni. Ta'rif mendustakan lagu ni. Allah nak cerita, kita kadang-kadang kita ditawarkan dengan sesuatu, betul tak? Dalam konteks ibadat, kepada siapa kita sembah, cara sembah. Biasa gitulah. Dalam konteks agama ni, kepada siapa kita sembah, Quran. Cara sembah, Nabi. Kan? Kita ditawarkan dalam konteks dunia, barang ni, mau beli barang ni, mau beli kereta ni, mau beli kereta ni. Lepas tu kita ada pilih tak kereta mana kita nak beli? Mana hak kita pilih itu kita benarkan, hak kita tak pilih itu kita mendustakan. Hak tu mana mendustakan? Hak tu mana mendustakan? Mana kalau Quran dia tahu, tapi kita tak ambil Al-Quran. Dalam otak kita ni percaya sesuatu yang bukan Quran. Mana kita mendustakan Quran, kita terima hak tu. Hak Quran kata lagu ni, hak tu kata lagu ni. Kita tak ambil Al-Quran, ambil hak tu. Mana kita telah membenarkan hak tu, kita telah mendustakan Quran. Itu masuk mendustakan. Nampak tak? Nampak tak? Maulana sebut. Dalam konteks paling penting sekali amalan. Kita dalam konteks amalan Nabi dah ajar dah bentuk lagu ni. 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 Selawatnya, zikir, apa-apa lah. Kan? Hak kita ambil apa mana? Hak Nabi ke bukan? Kalau hak bukan hak Nabi, makna dia kita membenarkan hak tu, kita mendustakan Nabi. Hak tu kita bimbang. Jadi, lagu mana kalau nak selamat? Nak selamat ialah nilai Nabi ya. Supaya makna mendustakan tak ada. Tidak makna mendustakan. Itu makna mendustakan. Itu makna faham salahkan. Hak tu kita bimbang. Jadi untuk elok makna mendustakan duduk kita, bila datang Nabi, hak tu ambil. Hak bukan Nabi yang ambil. Sebab apa? Kalau kita ambil hak bukan Nabi, makna dia kita membenarkan hak tu, kita mendustakan hak Nabi. Mana mendustakan Nabi? Lagu mana? Bila kita tu makna falsafah ni, di mana mendustakan. Lepas. Sepatutnya Quran dia ambil, tapi dia ambil hal lain. Sepatutnya Nabi dia ambil hal lain. Bila dia ambil hal lain tu mana falsafah. Minha, dari. Bila dia tak ambil hak Quran, hak Nabi, saya tak ikut dia. Saya tak ikut dia. Sebab tu, ini salah satu bentuk rawatan. Mana rawatan yang bersifat kekal ialah ambil hak wahyu, tinggal hak bukan wahyu. Okay, saya tak ikut kita ni, kita zalim dulu. Kita ni zalim dulu. Mana Maulana kata tidak letak pada tempat dia. Dah datang untuk comel, kita tinggal hak comel, ambil hak yang kurang sikit comel. Mana hak datang comel, lepas tu kita tinggal, mana tidak letak pada tempat dia tu zalim. Sebab Allah dalam bentuk kepada Quran, dalam bentuk kepercayaan, Quran pernah comel. Dan bentuk amalan, Nabi pernah comel. Lepas tu kita, ke mana kita ambil? Hak mana kita ambil? Makna kalau kita tak ambil hak paling comel, makna kita tidak letak sesuatu pada tempat dia, zalim. Bila zalim, saya tak ikut kita. Bila saya tak ikut kita, saya tak bisik-bisik sesuatu yang menyebabkan punah akidah kita. Dan akhirnya, fakana minal ghawin. Maka menjadilah dia sebagai orang yang sesat. Dia adalah lafaz setan. Lafaz setan yang kalau kita pakai lafaz ni, memang tak dibuat syurga lah kita selama-lamanya. Sebab setan tak boleh dekat kita kecuali kita zalim dulu. Mesti ada benda yang kita kena tinggal dulu. Lepas tu kita ambil, kita tinggal. Setan ikut kita.
Tapi kalau kita ambil belakang, saya tak boleh ikut kita. Konteks ayat ni. Saya tak ikut kita ni. Kena kita salih dulu. Berminat bukan hak Quran, berminat bukan hak Nabi. Saya tak mau ikut kita. Lalu jadilah sesat kita. Lepas tu kalau tanya orang-orang jenis yang amanah pelak-pelak, tanya dia, percaya benda ni dapat fadilat ni daripada mana? Dia bukan kepala garu. Tak adalah. Tak adalah tu. Atas ni siapa? Atas ni siapa? Asal siapa? Tahu kita. Tak adalah, gelap. Kalau hak jelas ni mudah Nabi. Mudah. Jadi Allah kata walau syi'na, kalau kami kehendaki. Mana kalau kami kehendaki? Mana kalau kami kehendaki dan kalau dia ambil apa yang wahyu ajar, hak Nabi ajar, hak wahyu ajar kata Taurat Injil ni, dia buat hak yang wahyu yang Allah ajar ke dia ni tadi Umayyah ni, Allah akan angkat dia. La rafa'nahu. Benar-benar Allah akan angkat dia dengan wahyu itu. Mana Nabi tahu wahyu ni mengangkat seorang. Hak Allah, hak Nabi ni mengangkat seorang di dunia dan di akhirat. Allah angkat dia di dunia dan di akhirat. Kalau dia ambil wahyu, jadi mahal harga dia. Dunia mahal, akhirat mahal. Tapi dia tak ambil wahyu, ambil nafsu. Jatuh darjat dunia, jatuh darjat akhirat pun tak ke mana. Dia Quran ni dia saling-saling berkait. Contoh Samiri. Kalau dia ambil ajaran Musa betul-betul, Samiri akan Allah angkat darjat dia. Tapi dia nak pengaruh Samiri ni. Jadi bila nak pengaruh, dia ajar Musa ke hak dia. Otomatik bila nak pengaruh, ajar dia. Lepas tu sandar ke Musa. Ni ilah Musa juga dia lupa. Dia kan sandar ke Musa. Kalau tak sandar Musa tak laku pula. Tu kiri nak pengaruh. Kenapa nak pengaruh? Sebab dia ingat benda-benda yang dia nak tu menyebabkan kekal ni. Masalah macam mengekalkan dia. Mengekalkan dia. Dia tumpu lebih ni sebab dia nampak macam benda ni yang menguntungkan dunia dia. Ada soalan macam dia kekal kat bumi. Akhirat dia tak ada. Walakinnahu cenderung untuk kekal di bumi. Dia tak fikir mati lagu mana. Kalau orang fikir mati, nak pengaruh ni tak fikir mati. Fikir mati ikut je lah. Kadang-kadang tak perlu jadi ketua, jadi pengikut ahli syurga macam kita tak. Kita jadi pengikut kepada Nabi. Allah kat darjat kita. Ikut, dia panggil apa? Ikut dengan tulisan. Ikut berdasarkan tulisan, bukan ikut-ikut. Mana Tuhan buat, takdir dia buat, orang yang ikut dengan tulisan, bukan ikut-ikut, maka dia akan jadi apa? Jadi ibarat pedoman pada orang lain. Sebab orang jenis ikut-ikut ni, kita tulis ni orang nak Allah beritahu dalam ayat sebelum ni tahu kan. Allah takkan buat dia ni jadi ikutan. Sebab dia ni ikut-ikut. Ikut hasil kajian, ikut hasil ketelitian, hati-hati. Maka dia ni boleh Allah akan angkat dia sebagai apa? Sebagai contoh. Sebab dia bukan ikut-ikut. Mengikut ni pun tak boleh contoh. Lalu wattaba'a hawahu, dia pun ikut nafsu dia. Dalam Quran Allah sebut binatang, ada ikut sifat binatangnya ahli syurga. Pula ada sifat binatangnya ahli neraka. Siapa dia sifat binatang ahli syurga? Unta, kuda. Dia sebab apa? Setia kepada Tuhan, tak kira dengan Tuhan dia, tapi kerja kualiti. Unta, kuda ni setia, sanggup mati demi Tuhan. Macam kat Mekah. Kenapa Mekah banyak unta? Tak tegur orang pergi Mekah. Orang pergi Mekah ni kan, makan tak sedap, tapi
Pergi jauh-jauh habis 7,000 8,000 dah. Tapi dok. Jadi unta ni makan tak kisah. Tapi berbakti pada Tuhan dia. Tu unta tak? Ini anjing. Anjing ni sebab syurga ada, sebab neraka ada anjing. Sebab syurga ni setia pada Tuhan. Sifat neraka dia ialah tak pernah puas. Tak pernah puas dengan duniawi. Patutnya tak puas. Patutnya dia ni Tuhan bagi nikmat dah. Patutnya tak puas. Dah bagi kepahaman nak jadi kepala dah. Fa maka masaluhu, perumpamaannya kamasalul kalbi, seperti anjing. Anjing yang tidak pernah puas dengan duniawi. In tahmil alaihi, jika halau dia menjulurkan lidahnya, menjelurkan lidahnya, jelur biarlah. Kalau bahasa jelur tak? Sejauh mana kita boleh amal salah satu amalan yang tidak ada daripada Rasulullah lah, yang daripada sunnah kan. Kita ada YouTube kan, ada doa-doa yang ajar nak tidur lah, doa ni kan. Patut baca ini kan. Sedangkan benda tak ada daripada Rasulullah. Tapi benda tu ayat-ayat Quran. Bukan kata ni satu baru ni saya rasa pelik lagi. Mungkin tak ada juga. Satu malam bangun tidur tu dia baca Fatihah, hadiah pada diri je. Hadiah pada diri. Kemudian dia selawat, hadiah pada diri selawat. Macam lah. Jadi macam mana amalan-amalan gitu tu, sejauh mana kita boleh pegang? Dia gini, tempat yang dah ada Nabi ajar, kita telah ajar. Tak boleh kacau daun. Tempat dah Nabi ajar, kalau kita ajar kita, orang kenal tak Nabi? Kenal Nabi. Tempat tu Nabi ajar dah, kita ajar kita. Somai tak? Macam ni. Contoh dalam konteks apa tu, ibarat gini lah. Kita ni kerja dengan kilang Samsung, contoh tak? Patutnya kita jajah hak kilang Samsung punya ke kita jajah kita? Kita buat meh Samsung. Padahal kita kerja kilang Samsung. Patutnya hak kita jajah hak Samsung hak kita. Hal tak? Makna sepatutnya dah kita kerja dengan Ta'ala, patutnya hal Ta'ala kita jajahnya. Apa maksud pandang hal Ta'ala? Nabi aja situ ada dah. Apa jajah kita je? Faham tak? Dah kita kerja Samsung, patutnya kita angkat Samsung. Apa angkat kita? Nanti saya tanya. Kalau contoh kalau kita angkat kita, Samsung sama tak? Allah sama kita. Sebab dia ajar dah melalui Jibril. Nabi ajar kita bangun tidur ke mana, nak tidur ke mana. Ni bukan Nabi reka. Jibril ajar dia. Dia ajar kita. Tapi ajar ni ustaz juga ajar ni. Tak boleh. Itu yang sebut. Yang sebut sensitif. Makna dia kita kena faham tu dulu. Itu kata konsep kita jangan gelap-gelap budak dulu. Salah kita juga. Kita ada, dia hanya tawar, kita berhak pilih. Kalau kita salah pilih, kita kena juga. Dia satu hal, kita satu hal. Masalah sekarang kena dua-dua. Faham tak? Cuba kita fikir ya. Kita ni kerja kelas Samsung. Sepatutnya kita angkat Samsung kan kita. Samsung lah. Dia konsep asal kita balik orang Islam. Macam Nabi ni, dia orang tak kenal dia tak apa. Dia nak bagi kenal Quran. Tak kenal dia tak, sebab tu orang di Mekah, orang tak kenal mana Nabi. Sebab dia bukan nak bagi kenal dia. Dia nak orang kenal Quran. Sahabat tu juga, dia bukan nak kenal dia. Dia nak kenal Allah, Nabi. Kita nak balik konsep asal. Tidak ada yang membohong pula. Sedap lagi terpacu tadi ni tajuk. Lepas tu nak terima tak terima sudah. Ada nak balik ke Islam tak? Dengar boleh.
Ini asal. Anda sendiri mikir. Maknanya kita kadang-kadang kita mikir. Mana dalam konteks amalan ni, tempat yang Nabi ajar dah, kita tak boleh nak kacau daun. Saya tidak tambah sah. Saya tengok macam dok bangun tidur kan. Pendek sangat dia kata. Tambah sikit lah. Oh, gitu. Alhamdulillah ahli anak sikit sangat kan sikit. Tambahlah baca. Mungkin macam gitu dia. Okey. Dia macam gitu. agama ni kan kena faham oleh asal balik pada asal. Madu. Agama ni madu ke racun? Madu tak? Madu ni masuk pada apa? Ambil kat pokok ke atau campur kita? Kalau campur kita dia jadi madu tak? Hak ni ambil pokok, hak ni campur kita. Nak ambil mana? Oh. Madu nak ori. Kita jangan jadi madu ambil pokok, campur kita jangan. Sebab kalau kita ambil kita kata madu ke kita kata bukan madu. Hak ni konsep tadi. Ambil buah kita, lepas tu jaga agama. Tu masalah bahaya tu. Hak tu bimbang. Faham tak? Kita jaga agama juga tapi campur kita dah. Tak ori lah. Tu agama tu kena faham. Kenapa Allah sebut surah An-Nahli? An-Nahli tu nak kata agama ni. Kita dari sudut beg nak ori. Tu kalau contoh kita beg apa? Beg yang maha masif apa nama? Dia nama. Awak kata nak makan. Apa contoh nama? Bodia lah. Bodia atau bodia ke bosnya ke? Kan? Kita nak tak kita rompak? Nak asli ya. Semua barang-barang itu sihat hadiran asli. Semua barang nak asli, kereta nak asli. Mau nama memeh tak asli nak asli. Agama, amalan. Jangan kita cakap tu biar sesungguh. Nak ori ke nak tak ori? Nak ori. Kita sebab tu benda agama ni kan, memang tak boleh jawab kita. Orang nak ajar kita agama memang tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab ni. Bawa kat dunia, kat akhirat esok. Ada tak sih? Soalan lagu ni tak boleh jawab sejam. Tak boleh jawab betul dia tak huraf payah. Tapi tu kita tu secara asalnya. Sanggup tak kita? Hak Nabi ada dah kita cantah hak kita. Semua orang tak nampak Nabi ambil kita. Sanggup tak kita? Kalau kita nak kata sayang Nabi. Kan, lepas tu jaga kita. Tengok Samiri. Dia ajar dia, lepas tu sanda kau Musa. Nampak. Kita jangan lagu tu, bahaya. Sekian, terima kasih. Kan, au tatruku yalhaq, atau dibiarkan pun dia menjulurkan lidah. Menjulurkan lidah. Makna masa apa ni? Tak puas dengan dunia. Lemas je. Okey, sifat buruk anjing apa dia? Satu tak puas dengan dunia, satu dia apa? Ingat. Kita tak ada anjing tak. Anjing ni satu tak puas dengan dunia, satu kejam. Dia macam tidak ada simpati. Bila dia tak puas dengan dunia, dia tidak ada simpati pada orang lain. Kalau dapat dia saja. Dia tak. Hilang rasa simpati. Kan? Dalam konteks agama pun, kalau kita nak dunia, kita hilang rasa simpati. Makna kita tak berhati-hati dalam mengajar pun, itu makna hilang rasa simpati. Kita main kodan aja mana tak simpati pada orang lain. Betul tak? Ajar tak betul ni, hilang rasa simpati. Kalau kita simpati pada orang, kita ajar hak betul, hak selamat. Lepas tu orang terima tak apa, tapi kita nak menanya orang tak sih. Tu kalau tu pada anjing ni, mana bila dia tamak pada dunia, dia hilang simpati kepada orang lain. Jadi kita jangan ada dua sifat ni. Nanya orang. Jadi kenapa Allah sandarkan anjing ni mendustakan ayat-ayat kami? Dia dah tak ambil hak Allah, tak ambil hak lain, dia jaga hak lain orang. Dia tak ambil dah.
Kan? Patutnya dia angkat Allah, hak Nabi, dia ajar hal lain. Dia ambil hal lain atau dia ajar hal lain? Kan? Dia ambil hal lain atau dia ajar hal lain. Itulah maksud mendustakan. Zalika mathalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina. Kenapa dia mendustakan? Guna segala tawaran-tawaran ni sepatutnya ambil Quran, dia ambil hal lain. Dalam konteks kepahaman. Sepatutnya Quran dia ambil. Hak bukan Quran dia ambil sebagai kepahaman. Ni, sebagai dalaman kita ni. Sebagai apa? Sebagai dalaman kita ni sepatutnya Quran tak? Kita ambil hal lain. Mendustakan. Patut amalan. Sepatutnya hak Nabi. Kita pilih. Kita pilih hak lain. Mendustakan. Maka kisahkanlah kisah-kisah la'allahum yatafakkarun. Mati depan kan. Uksus al-qasas. Makna maka ceritakanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. La'allahum yatafakkarun. Dia sebenarnya kalau kita satu persoalan untuk lagu ni tadi sebab tu kita cuba tanya kita jawab. Tanya kita jawab. Ana aja lagu tu. Mana kalau lagu ni tak boleh jawab tu, mana zalim. Kita duduk zalim. Mana contoh tadi dia agama ni dia hujah kuat. Yang sentiasa memojokkan kita. Mana kalau kita duduk zalim ni memang jadi macam-macam, tak ada rasanya tu. Bagi apa kalau diam tak boleh cakap tu, kenapa pasal Melayu berkutik. Diam tak mana tak ada nak jawab. Bagi satu persoalan tak boleh jawab. Ataupun kita dalam konteks dunia lagu ni, konteks akhirat lagu nampak double standard gitu. Dalam konteks dunia kita lagu ni, kita faham dah tajuk madu ni, kita faham dah. Kan? Madu ni satu, boleh cari tak madu asli? Boleh. Masuk madu asli, ambil dekat pokok. Sama dengan wahyu. Wahyu tu daripada langit juga. Mana kalau satu daripada langit, kat pokok tu kalau asli lah. Lepas tu kita buh kita sikit. Asli ke tak? Lepas tu boleh tahu, boleh kenal tak? Ada cara nak kenal asli tak asli? Ada cara dia. Kalau kita mengaji wahyu, kita tahulah. Ya, kita nak beritahu, anda nak beritahu kepada anda diri anda sendiri bahawa kalau kita silap ambil, ialah orang yang silap tu tak tahu lagi. Dia mati-mati lagu mana, takut-takut dia insaf tu pun betulkan kajian dia. Hak kita mati malam ni, masalah kita kena juga. Lepas tu kita kena mikir. Makna dia Tuhan nak beritahu sebagai kesimpulan untuk ayat bab anjing tadi. Makna dia kita kena puas dengan hak Tuhan beritahu. Jangan cari hal lain. Hak Tuhan beritahu tu gini akan kita ambil hak Tuhan beritahu. Kita puas hati dengan Allah Ta'ala beritahu kita. Kalau tak puas hati dengan Allah beritahu, nak ambil hak dunia juga, tu lanjut. Susah tak apa. Tak, saya cukup dah apa yang Allah janji kepada. Susah tak apa. Kan? Dosis senang, lepas tu bila senang, tinggal hak wahyu. Kan? Betul tak? Bila kita nak senang, kita tinggal hak wahyu janji lah. Bila wahyu janji, kita terima wahyu janji, susah tak apa. Kita dah puas apa yang Allah janji. Tu selamat daripada sepanjang. Sepanjang ialah hak Allah janji tu, maknanya dia akan jadi kaya dengan Quran. Kaya dunia, kaya akhirat, Quran. Tapi dia berlepas diri. Sa'a, amat buruk. Masalan, perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Alladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum, dan diri mereka. Wa anfusahum kanu yazlimun, dan
terhadap diri mereka adalah mereka menzalimi. Kanu ni dalam bahasa Inggeris habit. Habit ni macam jadi tabiat dia dah. Kanu ni Kegemaran dia mana? habit dia dah. Untuk terjemahan Inggeris apa? Habit dia. Habit ni mana dia punya kegemaran dia dah. Kanu tu habit dia. Barang siapa yang Allah pandu dia, may yahdillah fahuwal muhtadi, maka dia akan menjadi orang yang terpandu. Barang siapa yang Allah pandu dia, dia akan menjadi orang yang terpandu. Wa man yudlil, barang siapa yang sesat, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Barang siapa yang sesat, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Walaqad zara'na, dan kami telah sediakan, kami telah isi, kami telah isi, mana kami pasti isi. Padahal kita duduk sini lagi, tapi telah isi, mana pasti isi. Telah tu kan pasti. Memang ada manusia masuk neraka, memang ada jin masuk neraka. Walaqad zara'na li jahannam, kami telah isi, pasti isi dalam neraka jahanam ni kebanyakan jin dan manusia. Kenapa jin duduk depan? Jin untuk guru kepada manusia, duduk depan. Manusia dia tak ambil jin sebagai tok guru. Tak masuk neraka. Biasanya yang masuk neraka ni dia letak jin duduk depan. Sebabnya wahyu duduk depan, jin duduk depan. Amalan wahyu tak ambil, amalan jin dia ambil. Manusia yang jadi masa jin masuk neraka. Sebab manusia salah juga. Hak wahyu dia tak berkenal, hak jin dia berkenal. Dalam masuk neraka sekali. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati yang digunakan untuk faham Quran tapi tak faham Quran. Walahum, dan bagi mereka a'yunun, mereka ada mata tapi tak guna mata untuk faham Quran. Jadi jenis nikmat-nikmat ni tak faham Quran, maka nikmat tu Allah nak hutang. Kalau akidah tak betul, hutang tak dibayar sampai bila-bila kan. Walahum, dan bagi mereka azanun, telinga, ada telinga, la yasma'una biha, tidak mendengar dengan telinga itu. Telinga tu guna kot lain, bukan nak dengar wahyu Allah, kot lain. Mata tak guna untuk tengok wahyu Allah, hati tak guna untuk faham wahyu Allah, mata tak guna untuk tengok wahyu Allah, telinga tak untuk dengar wahyu Allah. Jadi kalau tiga-tiga ni dikumpulkan, lafaz ke makna? Merujuk lafaz Quran ke makna Quran? Makna, sebab kulub ni untuk faham, telinga ni untuk dengar, mata untuk tengok. Tengok apa? Tengok mana? Binatang ni, kalau kita baca Quran ke dia, bertaubatlah kamu kepada Allah, dia faham tak? Kembalilah kepada Allah, insahlah kamu, jangan bala. Kita katakan uci, uci bala. Hai, janganlah kamu mutukan silaturahim, mutukan ukhuwah Islamiyah. Dia faham ke tak? Jadi binatang ni dia tak faham sebab kemampuan tak ada. Manusia ni Allah bagi kemampuan kefahaman, tapi standard macam binatang, tak faham binatang tu. Padahal kemampuan ada, tapi standard tak faham macam binatang. Binatang tak apalah sebab dia tidak ada alat untuk faham. Kita alat ada dah, tapi tak guna. Dia sudut kefahaman serupa macam binatang, tak faham. Tapi dia sudut kelebihan lebih kita, alat ada, tapi dia sudut kefahaman serupa. Itu dia kata ulaika kal an'am, mereka tu seperti binatang, tak faham.
Malah lebih teruk pada binatang. Balhum adal, lebih sesat lagi. Sebab binatang ni dia lagu tu sebab tidak diberi alat untuk faham. Kita ni alat faham ada tak guna. Dalaman serupa. Tapi alat lebih kita. Dalaman serupa. Tu dia kata serupa tu. Dalaman serupa binatang. Bila dalaman serupa binatang tapi alat lebih pada binatang, maka lebih teruk pada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini penting ayat ni. Ada kena dengar molek. Aku pati malam ni. Dengar molek lah. Dengar molek ni. Ayat ni sanin lah Quran. Ayat ni kena faham molek. Tajuk ni tak lulus tak masuk surga ayat ni. Kalau tak lulus untuk faham ni, tak masuk surga. Ayat ni kena faham molek. Allah ada nama-nama yang memberi kesan. Kalau seru dia, memberi kesan. Selain pada Allah, tidak memberi kesan. Al-Husna ni bukan sekadar makna indah. Nama yang memberi kesan. Kalau seru dia, dia boleh buat sesuatu. Selain pada Allah, nama ada, sifat tak ada. Tidak memberi kesan. Seru saja. Nampak macam dia bagi, pada Allah bagi. Tapi mati masuk neraka. Tak keluar-keluar. Sebab seru Allah saja ni adalah tauhid. Jadi Allah ada nama-nama yang dan ada sifat. Hanya Allah saja yang bernama dan bersifat. Selain daripada Allah, nama ada, sifat ada. Kan? Jadi Al-Husna ni makna bersifat dan memberi kesan bila kita sebut nama tu. Serulah dengan nama-nama zat atau nama sifat. Nama zat Allah, selain daripada Allah nama sifat. Pilih mana-mana nama, seru dia atas hajat kita, maka nama tu beri kesan. Sampai dalam daurah tahu, satu orang ni dia silap seru. Sepatutnya seru dia, sepatutnya ya Allah ada. Dia seru, dia tak seru berhala dia, ya Sanam. Dia silap sasa, ya Samad. Samad nama Allah. Maka atas sasa tu Allah bagi hidayah Islam kepada dia. Tersasa tu. Kalau dengan niat, lagi lah. Ini kena ingat boleh. Wadaru, dan tinggallah setelah mengerti. Wadaru ni tinggal setelah mengerti. Tinggallah setelah mengerti orang-orang yang merosakkan hanya kepada Allah saja nama-nama yang berhak diseru, menyimpang dalam seruan. Yulhidu ni menyimpang dalam seruan. Allah kata Allah saja, dia kata boleh juga. Bila kita faham orang tu lagu tu, tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Tinggalkanlah setelah kamu tahu orang-orang yang menyimpang pada nama-nama dia. Makna dia yang boleh sebut nama dia saja, dia kata boleh juga. Ya Hussein boleh juga. Kan? Ya Syekh Al-Qajani boleh juga. Mambang boleh juga. Ini menyimpang ni. Allah kata ya Allah aja. Ataupun ya sifat-sifat dia tu. Tapi dia sebut lain. Sebagai seruan. Berhajat. Itu makna yulhiduna. Menyimpang. Wahyu kata Allah saja. Dia kata boleh juga. Mambang pun boleh dia kata. Dalam konteks berhajat. Kita tahu mambang tak boleh. Mambang bukan nama Allah, bukan sifat Allah. Hak boleh nama Allah, sifat Allah saja. Dalam konteks seruan. Dia kata boleh juga. Hantu pun boleh. Ada satu ada nama silap seru. Nama silap pula, silap seru. Seru siapa? Hanya ada seru hantu. Waktu jadi. Lepas tu dia kata apa? Dia kata lepas dapat silap seru ni, semayang jangan tinggal lah. Jemaah jangan tinggal. Sedekah kena kuat. Lepas tu kena banyak zikir, banyak istighfar. Kenapa dia suruh belakang? Setan. Setan. Dia tahu dah bila kita seru selain Allah, ada apa? Habis. Kita kata, oi molek ni. Dia suruh semayang jangan tinggal. Puasa jangan tinggal. Tentu tak. Tahajud jangan tinggal. Kenapa dia suruh? Sebab dia tahu dah buat belakang. Tak ada apa. Dah pun habis. Kita bunuh dah.
Kita pun kan, terus saya ngaji contoh Quran. Jadi kita ingat betul. Kan ada satu murid kita ingat. Dia kata sedih dia. Dia keluar daripada silap tu dengan keadaan kesedihan. Kenapa? Orang suruh jadi belaka, dia suruh tak jadi. Orang suruh jadi belaka, dia suruh tak jadi. Suruh hantu, dia kata lepas suruh kau lompat kan. Kita tak jadi. Kenapa tak jadi? Dia perah dia keluar daripada silap tu. Lepas tu bila dia rasa puas hati, kata lepas ngaji kurang puas hati tu, baru tahu sebab apa tak jadi. Kalau jadi sudah. Dia bila jadi dia teruja. Bila teruja dia tak setia. Ada masalah. Bila kita beritahu, tak okey pula tak okey. Sebab apa kena tinggal mereka? Sebab Allah pasti balas. Pasti akan dibalas apa yang habit. Seru-seru juga sekali-sekala habit dia. Dia jadi seru habis dia sama. Dia sikit seru tu. Kenapa seru dia kata ya'malun? Inilah syirik amali. Seru ni tempat Tuhan saja dia bagi kat selama. Perbuatan tu syirik. Macam sujud. Mana perbuatan seru itu adalah syirik yang kalau dia bersebut dalam keadaan kepahaman, makna dia kalau dia mati lagu tu. Tapi kalau dia mengaji, dia ubah fahaman, itu lain. Syurga. Oh tak boleh rupanya. Tak apa. Tapi biasanya orang je dah dengar lagu ni, dia rumit sikit. Sebab dah jadi dia jadi sesuatu dah, dia dah dapat hasil dah. Rumit sikit. Tapi tak mustahil. Kita jangan lebih, tak mustahil. Cuma ada rumit, tak mustahil. Kalau contoh dia buang itu, bebas kes, syurga. Masalahnya kita nak beritahu benda ni tak boleh tu, payah sikit. Tapi tak mustahil. Tak betul lagi orang kata. Lepas tengok ayat ni, tengok. Ayat ni ada ke tadi? Sebelum ni. Ada dah sebelum ni. Ada dah sebelum ni. Kan dia ulang 2 kali. Ayat ni 2 kali dalam surah ni. Ayat ni lah Maulana kata kalau kita tak mengajar, jaminan tak ada lagi. Wa mimman, dan sebagian daripada orang yang kami ciptakan, satu umat yang mengajar dengan kebenaran. Yahdu ni memandu dengan kebenaran ni mana mengajar. Memandu dengan kebenaran ni mana mengajar. Ajar seperti yang Wahyu kata. Yahdu nabil haq ni mengajar. Sebab kalau tak mengajar, pahaman ayat 180 ni tak boleh nak pasti. Dengan mengajarlah pahaman ni boleh pasti. Jadi kena mengajar. Tidak macam nak buang pahaman. Dalam keadaan masyarakat tu kata seru seolah boleh, Quran kata tak boleh. Dalam keadaan masyarakat tak tahu tak boleh, ingatkan boleh. Kalau tak mengajar, macam orang nak faham. Jadi yang mengaji kena mengajar. Wa bihi ya'dilun. Ya'dilun ni makna dia mengamalkan. Dia pilih. Mana pilih ya'dilun lawan dia yazlimun. Mana pilih wahyu ya'dilun. Pilih bukan wahyu yazlimun. Faham tak? Jadi ya'dilun mana mengamalkan. Dia mengajar dan dengan Quran itulah dia amal. Jadi amalan dia. Jadi pegangan dia. Ya'dilun ni lawan yazlimun. Jadi dah dia mengaji lagu tu, dah Quran kata lagu tu, dia ambil hak tu lah. Hak tu maknanya ambil hak tu ya'dilun. Tak ambil hak tu mana yazlimun. Ngaji hak tu ambil hak lain, yazlimun. Ngaji hak tu ambil hak tu, ya'dilun. Sepatut ambil hak tu, tak ambil hak tu. Sepatut ambil hak tu, tak ambil hak tu. Kan? Dia panggil mendustakan. Dan kerana sepatut ambil hak tu, tak ambil hak tu. Maksudnya apa? Hak tu lah mendustakan. Lawan yang adil tadi, mendustakan. Dan kerana tak ambil hak tu hidup sihat.
Makan senang, Itu banyak. fikir banyak, kerja jadi. Kalau nak kata manusia ni jadi masalah, jadi KRS tu bermasalah ni sebab dua perkara. Dua perkara. Hak pertama dia kata kerana kesan tak mengaji wahyu ni, kalau tanya dia, kenapa dia apa tu ibarat macam kalau tak ada ni kenapa dia masalah? Kenapa dia hak penyelesaian kalau tak ada ni selesai kenapa dia? Dia kata apa? Kerja, duit. Dia tak sebut Allah. Mana dia dah sebut kata tak ada ni tak boleh. Hidup. Dia tak sebut Allah. Dia sebut apa dia? Kerja dia, Itu dia. fikir dia. Mana dia menganggap bahawa ada duit selesai. Padahal hakikat dia ada Allah selesai. Allah tu tak nampak. Dia sebut hak selesai ni bukan Allah. Kalau tak mengaji. Lepas tu yang kedua, dalam keadaan orang yang dalam keadaan tidak beragama, tak betul agama tu hidup senang. Dia tengok hidup senang juga. Hak tu ujian. Selagi tak ngaji wahyu, lagi itulah dia tak dapat keluar daripada kepopon. Lepas tu ngaji agama keluar. Itulah macam. Jadi dia kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Makna kalau dia ambil tu bukan wahyu, dan kadang dia tak tahu. Dia tak mengaji, cuai. Dan kalau dia tak mengaji tak tahu hak ni tak fahaman ni tak betul, amalan tak betul, dia tak tahu. Kenapa? Kes tak mengaji. Lepas tu hidup senang. Kan? Kerja jadi, niaga makin maju. Tapi dalam keadaan akidah fahaman tak betul, akidah. Amalan tak betul. Maka dia dalam zon istidraj. Mana tarik secara perlahan. Nak buang daripada risiko ni ialah kita kena mengaji. Sebab min haitsu la ya'lamun ni dia tak tahu sebab dia tak mengaji. Kalau dia mengaji dia tahu. Kan? Dia tak tahu salah. Dia cuai. Cuai kalau tak mengaji, jadi dia ingat tak salah. Tapi hidup senang, sihat. Masalah tak ada. Dengan kadang-kadang tak betul tu, hidup senang. Ni bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah.